Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua kepada penonton-penonton FB Ikram Putrajaya. Okey, sama ada secara live ataupun secara rakaman. Okey, jadi sebelum kita pergi jauh, insya-Allah jangan lupa sharekan sesi ini di media sosial anda. Okay, dan jangan lupa untuk tanyakan soalan-soalan nanti dan pastikan anda semua setia hingga ke penghujung rancangan ya. Jadi insya-Allah kita telah sampai ke sesi yang ke-10 ya bersama yang dimuliakan Dr. Syamsiah binti Muhammad. Okay, yang berbahagia Doktor merupakan ahli jawatan kuasa penasihat ibadah haji tabung haji JAKIM. Okay, dan beliau juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Nasional Pertubuhan Ikram Malaysia. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, baik. Fatimah okey? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Dalam bertemu kita semula di sini ya. Ya, Alhamdulillah, itulah lama dah tak bertemu ya. Okey. Jadi Doktor ya, untuk memulakan bicara kita pada pagi ini, Alhamdulillah ya, setiap minggu kita dah belajar sikit-sikit tentang sahabat karib kita lah. Okay, Miss B, seperti kata moderator sebelum kita pada kali ini kan, Miss B. Okey, jadi kalau kita lihat ada satu kajian ya, yang menunjukkan yang diterbitkan oleh hasil kajian terbitan Malaysian Journal for Islamic Studies oleh penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin tahun ini, tahun 2021 menunjukkan bahawa skop PDP, darah wanita dalam silibus kurikulum rendah tidak mampu memberi kefahaman asas kepada pelajar disebabkan faktor skop tu dan juga kesesuaian masa. Jadi mungkin masa tu sangat singkat untuk memberi kefahaman, sedangkan kita tahu bahawa topik ini merupakan topik yang sangat penting lah, yang kita memang akan menghadapinya sampailah akhir hayat kita kan sebagai seorang wanita, dan maknanya dia sangat berkait dengan ibadah khusus kita. Jadi nak tak nak memang sangat penting untuk kita memahami sekurang-kurangnya untuk kita dapat menjagalah ibadah kita agar dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala je. Okay, jadi insya-Allah kita tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita akan sambunglah dalam bab yang seterusnya. Bab istihabah ya Doktor sekarang. Ya saya. Kita dah masuk bab mu'tadah mumayyizah dah. Okay. Kira ini jenis yang kedua. Okey, yang biasa. Ketiga bukan kedua, ketiga. Lupa. Oh ya. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan kita, tadi saya nampak ada nama Ruqayyah Sya'dan ya. Saya kira dia memang Ruqayyah, saudari Ruqayyah ni memang sentiasa ya menunggu slot ini dan menjadi pendengar setia kita ya. Okey, jadi sebenarnya Ukhti Ruqayyah Sya'dan ni merupakan pemenang kuis bagi sesi lepas ya, dan bersama ada seorang lagi iaitu cucu Tok Ayah. Diminta ya untuk saudari Ruqayyah Sya'dan dan juga cucu Tok Ayah untuk message FB Ikram Putrajaya untuk menuntut hadiah bagi pemenang kuis minggu lepas. InsyaAllah. Jadi insyaAllah saya tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Dr. Syamsiah untuk terus membantu kita mengenali lebih dalam lagi tentang tajuk yang kita pada hari ini yang akan kita pelajari ya. Dipersilakan jemput Doktor. Okey, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah, ya Alim ya Alim ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna
Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya Rabb. Okey. Para peserta yang dikasihi Allah, yang dirahmati Allah, kita sambung balik bab mu'tadah mumayyizah yang sebelum ni kita melihat beberapa contoh berkaitan dengan mu'tadah mumayyizah. So sekarang ni, sebelum ni kita dah belajar bab 2 blok darah, 3 blok darah ataupun 3 jenis darah dan juga 4 jenis darah. Kat mana ada khilaf, kat mana tidak. Sekarang kita nak bincang pula tentang 3 warna darah. Okey, 3 warna darah. Pada sesiapa yang para peserta yang baru join buat pertama kali, maka boleh mulakan balik tengok rakaman daripada sesi nombor 1 yang ada dalam FB Ikram Putrajaya ini. Jadi untuk hari ini kita sudah masuk jenis yang ketiga, bab istihadah. Itu jenis yang ketiga, itu mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah ni apa dia? Iaitu bagi mereka yang belum faham makna mu'tadah, maksudnya perempuan yang sudah ada kebiasaan haid. Maknanya dia bukan pertama kali mengalami haid. Mumayyizah bermakna dia boleh membezakan warna darah. Okay, bila sebut mu'tadah mumayyizah, bila sebut mumayyizah je sama ada dalam bab mubtada'ah, mereka yang pertama kali mengalami haid, maka kaedah yang terpakai adalah tamyiz. Apa maksud kaedah tamyiz? Iaitu darah kuat dikira darah haid dan juga darah lemah dikira darah istihadah apabila cukup syarat-syaratnya. Okay, sekarang kita nak masuk bab 3 warna darah. 3 warna maksudnya, kalau sebelum ni kita bincang bab 3 jenis darah ke 3 jenis, sebelum ni hanya melibatkan apa beza 3 jenis ataupun 3 blok darah dengan 3 warna darah. Beza dia kalau 3 blok darah ataupun 3 jenis darah yang saya selalu guna term itu merujuk kepada walaupun 3 blok darah tapi hanya ada 2 sifat darah saja ataupun 2 warna sahaja. Okay, tetapi bila kita sebut 3 warna darah bermakna dia ada darah kuat, darah lemah dan darah paling lemah. Ada 3 sifat darah. Ada 3 tingkat darah. Itu beza dia. Okey. Apabila berkumpul darah 3 warna, kuat, lemah dan paling lemah, maka darah kuat, darah kuat akan digabung dengan darah lemah dengan 3 syarat. Apa dia syarat dia? Dalam kotak coklat ni. Yang pertama, darah kuat mesti keluar rup. Syarat kalau darah tu 3 tahap ataupun 3 darajah, 3 darjat, kuat, lemah, paling lemah. Untuk kita gabung darah kuat, kalau kat sini darah kuat, darah hitam, darah lemah, darah merah. Untuk kita gabung 2 ini, syarat pertamanya darah kuat mesti keluar dulu. Mesti darah kuat keluar dulu. Di sini hitam kuat, merah lemah, kuning paling lemah. Yang kedua, darah kuat bersambung dengan darah lemah. Maksud dia diikuti dengan darah lemah. Bukan darah kuning duduk kat tengah, merah kat akhir. Itu maksud dia yang kedua. Yang ketiga, gabungan itu mesti tak melebihi 15 hari. Kenapa? Kerana maksimum haid 15 hari 15 malam saja. Bila nak gabung, pastikan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Sebab kalau kita gabung tu 17 ke 20 ke apa, kita tetap namakan haid, kita sudah menyalahi syarat asas haid, iaitu maksimum haid 15 hari 15 malam. Itu syarat. Tak boleh lebih daripada 15 hari 15 malam. Syarat tu kita kena pegang. Di mana dia kita bincang dalam bab apa? Syarat haid mesti tidak boleh lebih daripada 15 hari 15 malam. Salah satu daripada syarat haid. Okey. Jadi kita tengok contoh di sini. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang pernah tengok slide saya sebelum ini ataupun slide yang versi lama ataupun di mana posting. Jadi sebenarnya ada apa yang nak buat ini berdasarkan pada kitab Maulana Mansur. Sebenarnya dia macam ni, nak cerita kalau dulu dalam slide lama ada sebuah pandangan Ibn Hajar dan juga pandangan Ar-Ramli. Mana ada 2 khilaf di sini. Tetapi sebenarnya antara Ar-Ramli dan juga Ibn Hajar tidak ada khilaf. Tapi dalam bab ini ada khilaf tak? Ada. Cuma kita tidak kita hanya highlight, maknanya tekankan pandangan
Romli dan Ibn Hajar. Mana khilaf-khilaf lain tu ada. Dan kenapa banyak khilaf dalam bab haid? Sebab dia adalah masalah ijtihad. Dia banyak ijtihad dalam bab darah ini sebenarnya. Kalau baca kitab kalau baca kitab Arab ni yang bersumberkan pada kitab Majmu', dia memang dicerita ada khilaf, tapi dia tak sebut juga khilaf tu siapa ni. Dia akan hanya menceritakan dalam kitab ni manhaj dia ataupun metodologi penulisan dia menekankan pada pandangan yang rajih ataupun tamat sahaja. Tapi dia sebut ada khilaf. Jadi dalam masalah ni kalau jumpa baca kitab lain, Ustazah kata tak ada khilaf. Saya kata tak ada khilaf antara Ar-Ramli dan Ibn Hajar, dan Syekh Mansur pun sudah maknanya dalam melalui komunikasi dalam buku jilid pertama pun, sebab masa tu bila dapat detect tu selepas buku jilid pertama terbaru Maulana Mansur dah dicetak. Tapi insya-Allah biasanya dalam kelas Maulana akan betulkan. Jadi saya pun betulkan balik dalam kelas. Sebenarnya kalau kita nak cerita, kalau kekalkan slide lama pun tak ada isu khilaf, tapi dia bukan antara Ar-Ramli dan juga Ibn Hajar, itu je. Tu kena faham ya. Sekarang ni mengikut pandangan Ar-Ramli dan Ibn Hajar, dia tidak ada khilaf kalau darah tersusun cantik macam ni, kuat, lemah dan paling lemah. Okey, dia tak ada khilaf antara dua tu. Walaupun ada pandangan lain yang kata tak gabung. Okey. Tapi bukan mereka lah melibatkan Ar-Ramli ataupun Ibn Hajar. Okey. Jadi kita tengok contoh di sini. 5 hari hitam, 5 hari merah, 15 hari ke atas. Darah kuning 15 hari ke atas atau kurang 15 hari. Maknanya kenapa saya letak kat sini? Sama ada darah paling lemah ini 15 hari ke atas pun kurang daripada 15 hari, dia tidak memberi efek. Okey, dan kita kena faham bahawa kewujudan 3 warna ini tidaklah menjejaskan dari sudut pemakaian kaedah tamyiz. Sebab kaedah tamyiz tu selagi mana cukup syarat tamyiz, kita boleh putuskan mengikut kaedah tamyiz. Okey, jadi di sini kita dapati syarat pertama cukup, syarat kedua cukup, syarat ketiga cukup. 5 campur 5 baru 10. Jadi Ar-Ramli dan Ibn Hajar sepakat mengatakan boleh gabung dua ni, dan yang terakhir ni sebagai istihabah. Walaupun adat dia 5 hari. Seperti saya ulang banyak kali pada mereka yang dah ikut daripada siri pertama ataupun sesi pertama, memang akan faham ya. Sama ada adat haid itu dia sudah ada adat haid, tapi kalau maknanya dalam bab ini dia akan pakai kaedah-kaedah. Ada dia macam kita kata secara umum mu'tadah mumayyizah, dalam bab mu'tadah mumayyizah memang kaedah tamyiz itu berkuat kuasa. Meskipun kalau kita tengok haid dia sama dengan tamyiz, tamyiz itu akan berkuat kuasa. Kenapa di sini digabungkan? Kenapa digabungkan? Kerana darah kuat dia boleh tarik darah lemah. Darah lemah ni boleh bersandar pada darah kuat, lalu dia boleh dikategorikan sebagai darah kuat dan diputuskan dia sebagai haid. Okey, dia tarik sahbun, qaulus sahbi, dia akan tarik. Okey, kita tengok pada yang berikutnya bagaimana syarat 3 warna tadi tak dipenuhi. Walaupun syarat 3 warna tadi tidak dipenuhi, tapi dia tidak menjejaskan dari aspek penggunaan kaedah tamyiz. Ya, dia tidak menjejaskan. Okey, kita tengok yang pertama, darah lemah keluar dahulu. Syarat pertama tadi kata darah kuat keluar dahulu. Sekarang ni darah lemah keluar dahulu. Antara 3 warna hitam, merah dan kuning, siapa darah lemah? Merah, darah lemah. Darah lemah keluar dahulu, kemudian diikuti dengan darah kuat, iaitu darah hitam di sini, dan ikuti darah paling lemah. Ya, jadi dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Bila tak memenuhi syarat kedua, boleh tak kita nak gabung? Tidak boleh. Itu pada asasnya. Dan memang kalau kita belajar sebelum ni dalam bab 3 jenis darah, merah, hitam, merah, keputusannya haid adalah darah hitam tu saja. Merah, hitam, merah. Jadi kita boleh buat rumusan kalau darah hitam duduk kat tengah dan dia memenuhi syarat-syarat tamyiz, kiri kanan dia darah lemah yang sama warna ke, sama kuat, ataupun tak sama level kekuatan dia, yang penting dia darah lebih lemah daripada darah
hitam, darah kuat yang duduk kat tengah tu, maka darah kuat yang duduk kat tengah itu sebagai haid, kiri kanan dia, dan darah lemah dan paling lemah adalah istihadah. Kalau seletak kat sini coklat, seletak kat sini kuning, kalau seletak kat sini warna apa lagi, sama ada ini kuning ataupun ini keruh, maka kedua-duanya adalah istihadah. Haidnya adalah sekadar yang berwarna hitam semata-mata ataupun darah paling kuat. Sebab kaedah tamyiz dia menerima pakai darah kuat sebagai haid, darah istihadah, darah lemah sebagai darah istihadah. Jadi kalau pada hari kejadian, ni cerita pada hari kejadian. Pada hari kejadian tentu sekali dia tak akan solat 1 hingga 15 hari bulan. Betul kan Fatimah kan? Pada hari kejadian dia tak akan solat pada 1 hingga 15 hari bulan. Sebab apa? Masa hari kejadian tu dia memang berdasarkan pada hukum zahir kita, pada hari kejadian mana kita tahu darah akan keluar pada hari ke-16 ke, sampai bila dia akan berlanjut, kita tak tahu. Jadi kita berhukum pada hakikat semasa. Sampai 15 hari kita tak solat. Tapi bila darah keluar pada hari yang ke-16, baru kita tahu, oh kita beristihadah. Bukan kita kata darah hari 16 tu darah istihadah. Jadi kalau kat sini, kalau ikutnya kita takkan solat 1 sampai 15 hari bulan, sampai darah kuning tu kan. Tak campur. Kita faham, kita belajar sebelum ni, selagi mana darah tu dalam lingkungan 15 hari, 15 malam, warna apa pun tak apa. Kita pun pegang betul. Dah kita pegang tak salah sampai 15 hari. Tapi rupa-rupanya hari ke-16 keluar, lagi darah. Kalau kat sini darah kuning lah keluar, lanjut sampai 30 hari bulan. Bila kita review balik sebenarnya bila berlaku istihadah kita kena tengok, kena panggil apa, kena cek balik sebenarnya haid kita kat mana. Kalau kita pegang 15 hari pertama haid, 15 hari kedua istihadah, salah. Itu salah. Untuk menentukan, bagi orang yang ada istihadah, untuk menentukan mana haid, mana istihadah, kita kena tengok sama ada itu dalam kategori mumayyizah ataupun dalam kategori ghair mumayyizah. Dua ni penting kita kena pegang. Orang istihadah ni sama ada di mumayyizah ataupun dia ghair mumayyizah. Kalau dia mumayyizah, kaedah tamyiz, sama ada dia mu'tadah ataupun dia mubtadah. Kaedahnya sama. Bagi bab mumayyizah, tak kira mu'tadah ataupun sebab tu saya sebut banyak kali, slide mu'tadah mumayyizah ni sama sahaja dengan slide mubtada'ah mumayyizah, kecuali ada satu sahaja seperti yang sudah share sebelum ni. Ada satu kes sahaja mu'tadah dia akan berbeza keputusan dia dengan mubtada'ah, sebab mubtada'ah ada dia ambil kira adat dia juga. Mubtada'ah tak ada adat. Okey. Seterusnya okay. Fatimah boleh mute kot? Ada bunyi bising sikit. Okey, makasih. Okey, makasih. Jadi kena ingat ya, kalau ghair mumayyizah kita dah belajar sebelum ni, siapa yang ikut daripada awal, kita dah belajar mubtada'ah ghair mumayyizah. Bila ghair mumayyizah kita kena tengok dia merujuk kepada, sebab dia akan ada perbezaan antara, kalau ghair mumayyizah itu berlaku pada mubtada'ah, dia akan pakai formula 1/9. Bagi ghair mumayyizah untuk mu'tadah, dia akan pakai adat. Kita akan belajar nanti. Okey, jadi apa yang saya nak para peserta faham ialah bila mumayyizah tak kira dia mubtada'ah ke dia mu'tadah, kaedah sama dia guna itu tamyiz. Tapi bila ghair mumayyizah, mubtada'ah beza dengan kaedah yang dia guna berbeza dengan mu'tadah. Okey, pergi pada slide seterusnya. Okey, dalam bab 3 warna ini khilaf antara Ramli dan Ibn Hajar hanya berlaku dalam kategori ataupun dalam situasi, dalam senario di mana darah paling lemah duduk kat tengah. Apabila syarat yang kedua tidak diikuti, berlaku khilaf antara Ar-Ramli dan juga Ibn Hajar. Itu pun dengan syarat darah merah ini mustamir, iaitu 15 hari ke atas. Macam darah paling lemah keluar selepas darah kuat, menyalahi syarat kedua kaedah 3 warna. Dan darah terakhir itu darah lemah 15 hari ke atas. Bila saya bold tu maknanya ada makna, kena tekan, kena faham, kena lihat.
Okey. Jadi dalam kes ini sahaja, apabila darah paling lemah duduk kat tengah, maka ada khilaf antara Ar-Ramli dan juga Ibnu Hajar. Ada khilaf antara Ar-Ramli dan Ibnu Hajar. Ar-Ramli kata apa? Ramli kata tak gabung. Ibnu Hajar kata gabung. Jadi Ibnu Hajar dalam bab 3 jenis darah, dia kata gabung. Kita belajar dulu kan. Kalau hitam, merah, hitam. Kalau hitam dengan merah itu tak lebih 15 hari, Ar-Ramli kata gabung. Tapi kat sini pula, Ar-Ramli kata dalam bab 3 warna darah, Ramli sebaliknya kata tak gabung. Tapi Ibnu Hajar pula kata gabung sekiranya gabungan darah pertama dan darah kedua ini tidak melebihi 15 hari 15 malam. Okey? Itu je beza. Maknanya dengan kata lain ada khilaf, ada dua pandangan, tapi ada sudut individu yang mengatakannya dia agak terbalik daripada yang kita bincang dalam bab 3 jenis darah sebelum ini. Okey, ini bab 3 warna, ada 3 tingkat darah. Okey. Jadi kita lihat di sini 5 hari hitam, 5 hari kuning, 20 hari merah. Yang penting 15 hari ke atas, maka akan berlaku khilaf antara Ar-Ramli dan Ibnu Hajar. Ya, kita lihat Ar-Ramli hitam saja haid, bakinya adalah istihadah. Ibnu Hajar pula oleh kerana 5/5 baru 10 hari, dia kata kita boleh gabung. Merah sahaja istihadah. Berbeza sekiranya kalau merah ini, iaitu darah lemah yang duduk terakhir itu kurang daripada 15 hari. Mereka berdua sepakat mengatakan bahawa darah hitam sahaja sebagai haid dan darah kuning dengan merah dikira istihadah. Okey, dikira istihadah. Ada soalan tak Fatimah? Ni Fatimah tengok takut kau ada dekat chat soalan. Ada tak Fatimah? Kalau tak ada, saya proceed. Ini tak ada lagi. Okey, saya proceed ya. Saya laju sikit sebab bab ni bab yang kita macam mengulang sahaja. Cuma dalam bab Mu'tadah. Okey. Seterusnya, kita lihat bagaimana kita lihat darah apabila dicampur darah kuat dan darah lemah yang melebihi 15 hari. Darah syarat pertama cukup, syarat kedua cukup, tapi syarat ketiga tak cukup, maka darah kuat sahaja, tak akan digabungkan darah kuat dengan darah lemah, darah kuat sahaja dikira haid. Kenapa? Kalau 10 campur 6 dah 16 hari, kita tak boleh gabung. Ustazah ambil 15 je boleh, satu tak boleh. Dia kalau nak ambil semua. Kalau nak nak kawan-kawan semua, tak boleh nak kecualikan. Macam tu. Okey? Jadi tak boleh lah kita ambil je lah 15 hari, Ustazah cukupkan 15 hari, boleh ke? Tak boleh. Kenapa kita nak tirikan yang satu hari lagi tu kan? Merah tu. Tak boleh. Kalau nak ambil semua. Nak buat anak angkat semua. Okey? Jadi dalam kes ini 10 campur 6 tak boleh gabung sebab 16 hari tak memenuhi syarat ketiga. Maka darah haidnya adalah darah hitam saja, itu darah kuat, darah lemah dan darah paling lemah dikira darah istihadah. Okey, darah berselang-seli. Bila darah berselang, gambar rajah ini, slide ini, maknanya kebanyakan slide saya letak sama je dengan bab Mu'tadah. Jadi kalau kita lihat di sini, bila darah berselang-seli, seperti saya telah sebut, darah berselang-seli apabila 4 blok ke atas. Ini berapa blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blok. 10 blok. Mana? Hitam, merah, ini 1 blok, 2 blok kedua, blok ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini blok. Sebab dia sama saja. Kita lihat, seperti saya bagi formula dulu, masa Mu'tada'ah Mumayyizah. Saya tak ulang balik dah dalam bab Mu'tadah Mumayyizah. Apabila saya kata darah 4 jenis dan atau 5 dan ke atas. Macam mana kita nak kenali dia tu sebagai dia bab Mumayyizah ataupun gair Mumayyizah? Kita tengok darah kuat tu duduk tang mana. Kalau darah kuat itu duduk lebih daripada hari ke-15, bermakna itu bab GM, bab ghair mumayyizah, bukan bab mumayyizah. So kita tak boleh guna kaedah tamyiz. Di sini kita tengok darahnya paling akhir darah kuat pada 9 hari bulan. Jadi kita akan
gabungkan ni. 1 hingga 9 ni dikira sebagai kategori darah kuat, maka dinamakan haid, bakinya adalah istihadah. Begitulah kalau saya letak sampai hari ke-15 yang darah hitam, maka 15 hari itu haid, 15 hari ini adalah istihadah. Ustazah kata boleh pula kat sini 15 hari yang pertama haid, 15 hari kedua istihadah. Dah sebab kedudukan dia macam tu. Bukan kerana kaedah 15 tu, kaedah tamyiz. Sebab darah hitam tu 15 hari 15 malam. Masih lagi mencukupi syarat tamyiz. Sebab tu kita putuskan 15 hari itu sebagai darah haid. Kalau saya letak sampai hari ke-15. Okey. Jadi saya nak tunjuk dekat whiteboard mudah. Nanti kadang-kadang tak clear kan bila kita sebut macam tu saja. Okey. Ini hari ke-15 ya. Okay, jadi kita kata darah berselang-seli. Okay, antara dalam tempoh ni hitam, merah. Okay, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah. Lepas tu yang penting mana bergiliran ya. Merah, lepas tu hitam. Okay, lepas tu merah lagi. Hari ke-15, contohnya hari ke-15 ni, hari ke-15 ya. Pada hari ke-15 ni hitam. Yang penting saya nak tunjuk hari ke-15 hitam. Okey, tapi hari ke-16 ke atas ni semua merah. Yang ni berselang-seli kat sini kan. Hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah. Tapi pada hari ke-15 hitam. Bermana-mana yang haidnya? Ini semua adalah haid. Dan ini adalah istihadah. Okey? 15 hari pertama haid bukan kerana 15 hari itu. Kerana tamyiz, kaedah tamyiz. Tetapi kalau saya lajakkan bahawa darah hitam ni darah hitam sampai 16 hari bulan. Contohnya begitu. Maka dia bab GM. Mumayyizah yang akan kita belajar sebentar lagi. Bila bab GM, bolehkah kita putuskan darah hitam itu sebagai darah haid? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? 16 hari. Bolehkah kita kata betul ke dengan kaedah maksimum haid yang kita pegang selama ni? Yang itu syarat haid itu tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Syarat haid yang kita bincang dulu tu mesti kita pegang sampai akhir dalam bab istihadah untuk memutuskan mana satu haid, mana satu istihadah. Jadi bab ni bab GM. Kita akan belajar macam mana keputusan dia. Dia tak akan sama dengan mubtada'ah. Kalau mubtada'ah kita guna formula 1/29. Maknanya 1 hari haid, 29 hari istihadah. Dia blok sebulan macam tu. Tapi tidak dalam bab muqtadah. Kita akan tengok nanti. Okey? Itu juga slide ini. Kita nampak darah kuat setakat 5 hari bulan, maka bakinya darah lemah, paling lemah walaupun bercampur warna kemudian tu, tapi sebab dia paling lemah. Tapi kalau saya letak nombor 18 tu darah hitam, dia akan jadi GM. Bermakna 1 hingga 18 tu dikira darah hitam. Nampak tak? Dia akan gabung macam tu. Sebab dia keluar daripada, lebih daripada hari ke-15, maka dia jadi GM. Tapi di sini darah hitam masih lagi di bawah daripada tak lebih daripada 15 hari bulan. Maka kita katakan 1 hingga 5 sebagai haid, bakinya adalah istihadah. Sama juga kalau berselang-seli dengan naqab, selagi mana darah hitam itu tak melebihi hari ke-15, maka kesemua darah hitam yang berselang-seli dengan naqab itu dikira haid, dan darah merah berselang-seli dengan naqab itu adalah istihadah. Okey. Sila laju sikit ya. Okey, latihan ini. Okey, latihan ni kita tengok di sini dia berdasarkan pada darah 3 warna. Okey, darah 3 warna. Okey. Kita tengok sikit kat sini adat dia 6 hari. Bagi contoh yang pertama lah, ingat langkah-langkah yang telah saya ajar. Adat haid 6 hari merah ya. Adat haid dia. Adat 6 hari merah tu maksudnya adat haid dia. Saya terlupa perkataan haid.
Adat haid dia 6 hari merah ya. Dia beristihadah. 6 hitam, 6 merah, 10 kuning. Langkah pertama jumlahkan 6 campur 6, 12, 12 campur 10, 22. 22 hari maka itu bab istihadah. Langkah kedua, ada tak darah kuat, ada tak perbezaan warna? Ada 3 warna. Langkah ketiga, bila kita ada beza warna bermakna kita pegang kaedah tamyiz. Untuk mengetahui mana satu haid masa satu istihadah, kita pergi langkah ketiga, cari darah kuat, darah lemah. So kita tengok ini bab 3 warna darah, mana ada darah kuat, darah lemah dan darah paling lemah. Okey, cukup tak syarat tamyiz? Confirm cukup syarat tamyiz. Okey. Selain daripada tu, bila melibatkan 3 warna darah, kita kena cek satu lagi. Syarat apa? Syarat 3 warna. Cukup tak syarat 3 warna? Darah hitam keluar dulu, ada. Diikuti dengan darah lemah, betul, cukup. Memenuhi syarat kedua. Syarat ketiga, apa dia? Gabungan itu tidak melebihi 15 hari. 6 campur 6, 12. Bermakna di sini 6 campur 6 merah. Kedua-duanya adalah haid. 10 kuning. Mana 12 hari haid. 10 kuning itu adalah istihadah. Itu cara kita menyelesaikan masalah. Dan untuk soalan kedua, ketiga dan keempat, boleh buat latihan di rumah. Fatimah, saya lupa. Saya ada janji ke nak bagi jawapan kepada latihan sebelum ini? Ke saya ada bincang dah dalam kelas? Saya lupa dah ni. Kalau tak ada remind memang saya lupa. Ingatlah doktor. Ingat? Okey. Tak apa. Sebelum saya masuk pada ghair mumayyizah, muqtadah ghair mumayyizah. Sebab kita dah habis dah muqtadah. Mumayyizah dah habis. Sekarang ni kita nak masuk kategori yang seterusnya itu muqtadah ghair mumayyizah, tapi dia ada 4 jenis. Jadi tadi dah 3 campur 4, 7 jenis semua istihadah. Bab muqtadah ghair mumayyizah ni pecah pada 4. Tapi muqtadaah dia tak pecah apa-apa. Jadi yang menjadikan 7 itu adalah muqtadah. Secara besar, secara kita kata pembahagian besar, muqtadaah, mumayyizah, muqtadaah ghair mumayyizah dengan muqtadaah, muqtadah mumayyizah, muqtadah ghair mumayyizah. Tapi muqtadah ghair mumayyizah pecah kat bawah tu kepada 4, jadi jumlahnya semua 7. Okey. Sebelum saya pergi kepada tajuk yang baru, saya kepada siapa yang buat latihan inilah, saya tak ingat sama ada minggu lepas saya ada sharekan jawapan atau tidak. Tapi kita dah ada pemenang minggu lepas. Saya dah. Tak. Ini bukan kuis. Ini bukan soalan ini. Soalan kuis tu bukan berdasarkan pada soalan ini. Jadi soalan kuis itu adalah soalan yang saya bagi spontan. Bukan, ini latihan untuk dibuat di rumah. Kerja rumah. Ini kerja rumah. Okey. Jadi bab yang latihan 7 ini adalah bab 3 jenis darah. Jadi formula ikut je kaedah. Langkah 1 apa dia? Cek jumlah hari semua. Langkah kedua apa dia? Iaitu tengok ada perbezaan darah tak? Ada darah kuat dan darah lemah. Ada 2 kategori sahaja. Itu walaupun tapi dia 3 blok darah ataupun 3 jenis darah. Okey. Langkah ketiga, mana darah kuat, mana darah lemah? Darah kuat, darah hitam, darah lemah, darah merah. Cukup tak syarat tamyiz? Cukup. Sebab kita tengok darah hitam tak lebih daripada, maknanya tak kurang daripada 24 jam dan tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey. Seterusnya, selepas kita cek syarat tamyiz, kita kena cek apa lagi? Okey. Oleh kerana ni 3 blok darah, kita dah belajar. Ada keadaan boleh gabung, ada keadaan tidak boleh gabung. Kena ingat. Apabila 3 blok darah ke atas, kita kena faham bahawa ada ketika boleh gabung, ada ketika tak boleh gabung. Okay, di sini boleh gabung. 6 campur 6, 12. Boleh gabung bermakna ada khilaf antara Ar-Ramli dan juga Ibnu Hajar. Tapi kalau orang jawab 6 hitam haid, 6 merah dan 10 tu, jawapan dia betul juga. Cuma kalau dalam peperiksaan dia kuranglah markah sebab dia cuma bagi satu pandangan. Jadi tapi dari sudut kita memberi hukum pada orang, kita kata 6 haid sahaja. Bermakna kita berpegang pada pandangan Ibnu Hajar. Kalau kita kata 6 campur 6 tu sebagai haid, 6 hitam 6 merah sebagai haid, maka kita berpegang pada Ar-Ramli. Pandangan Ar-Ramli yang mengatakan boleh gabung apabila darah kuat dan darah lemah tak lebih daripada 15 hari
15 malam. Dan begitulah langkah seterusnya. Ikut langkah tu memang boleh buat sampai soalan yang terakhir. Ikut je kaedah tu. Okey, kalau yang kedua tu juga sama seperti soalan pertama jawapan dia. Yang ketiga, dia tak ada khilaf sebab 15 campur 5 dah 20, maka keputusan dia pasti 5 hitam pertama saja haid, bakinya istihadah. 5 dengan 11, 16 tak boleh. Ni saya pergi terus zoom pada langkah ketiga dan sebab saya dah sebut tadi kan. 5 campur 11 bermakna dah 16, maka tak boleh gabung. Okey. Sekiranya slide di tangan tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat yang nak versi lama, saya letak 16, 20 kat sini dan 16. Jadi kalau soalan itu sebenarnya dia melibatkan kes GM. Kenapa kat sini saya ubah? Tak fair sebagai soalan tu. Maksudnya dari sudut soalan tu tak ada silap apa, cuma macam tak fair kalau saya letak GM awal-awal sedang kita tak belajar lagi bab GM. Okey, kalau yang dulu saya letak 20 kat sini. Kalau 20 dia jadi ghair mumayyizah. Bila ghair mumayyizah dia akan tengok kepada adat dia. Begitu juga kat sini saya letak dulu 16. Tapi sekarang saya tukar supaya semua kes ini adalah kes mumayyizah. Jadi tak ada masalah dengan soalan tersebut. Cuma saya di sini saya ubah untuk menjadikan dia related dengan bab mumayyizah. Kalau dulu 20 jawapan dia adalah GM. Saya rasa ada kesilapan dalam slide lama dulu. Saya tulis khilaf kat situ kalau tak salah ingat saya lah. Sebab slide lama. Jadi boleh kat soalan tu kalau ada kesilapan betulkan jawapan tu. Dia bukan kalau kat sini 20, 5 hitam 5 merah 20 hitam dia ghair mumayyizah. Bukan khilaf ya. Okey. Ya, sekarang ni betul. Yang ni ada khilaf, yang ni ada khilaf, yang ni tak ada khilaf. 5 hitam saja haid. 5 hitam sahaja haid. Yang ni pula 98. Memang yang ni 98 betul. Lebih daripada 15. So 9 hitam saja haid. 5 merah coklat dengan ni sama juga. Kita kata kes dia sama seperti di atas, darah kuat, lemah kuat. Jadi 15 campur 5 sama seperti jawapan yang soalan nombor 3. 939 9 campur 3 12 sama seperti jawapan di nombor 1 dan nombor 2. Okey, tu saya bagi jawapan secara laju lah. Tapi ikut langkah tu insya-Allah boleh buat. Untuk yang ni, untuk soalan ini kita rujuk kepada slide sebelum ini. Kalau kalau kembali kepada slide cara mandi, akan boleh jawab jawapan tersebut. Dalam bab mubtada ada 2 cara mandi yang kena ke atas sikit. Ni. Kalau dia bab GM, kalau bab dia mumayyizah macam ni lah. Kalau dia bab GM, slide ini slide 88. Ini cara mandi dia. Okey, yang ni saya susun balik. Yang penting rujuk pada kaedah mandi yang saya jelaskan dalam slide. Nombor slide tu mungkin berubah. Yang penting kaedah mandi. Kenapa saya nak tunjukkan, saya nak ajar? Sebab saya nak tunjukkan bagaimana kalau bila ada ketikanya yang macam di sini daur keempat ni kita awalnya kita mandi pada hari ke-8. Sebab masa tu kita ingatkan dia akan istihadah bagaimana bulan-bulan lepas kan, sebab tiun kita kata irama darah dia lebih kurang je macam bulan lepas kan. Tiba-tiba dia stop selepas 10 hari. Jadi 10 hari 7 campur 3 baru 10 hari. Darah tak keluar dah lepas tu. Jadi sah tak mandi kita pada hari ke-6? Tak sah. Sebab kesemuanya dikira haid. Lain dengan daur kedua dan daur ketiga sebab dia adalah istihadah. Jadi untuk soalan tersebut rujuk kepada rajah yang berkenaan, insya-Allah boleh jawab soalan yang tersebut. Okey. Jadi soalan ni rujuk kepada sebab saya nak pada bulan ketiga nampak tak 5 campur 10 15 hari. Pada bulan ketiga 6 campur 6 12 campur 1 13. Jadi pada daur ketiga itu tak boleh dikira tu. Jadi cara untuk kita buat tu adalah sebagaimana dalam slide yang saya telah tunjuk tadi. Kita masuk sekarang kepada okey.
Mu'tadah, ghair mumayyizah yang dipecah kepada 4. Yang pertama, dia ingat waktu dan kadar haid. Mana dia ingat bila mari haid dia. Dan dia ingat berapa banyak haid dia. Yang kedua, dia tak ingat bila mari, dia tak ingat berapa banyak haid dia. Itu mutahayyirah mutlaqah. Yang ketiga, dia ingat waktu haid tapi lupa kadarnya. 3 ke 4 ni dia salah satu, dia ingat salah satu. Ingat. Yang ketiga, ingat waktu haid tapi lupa kadar. Dia ingat mari bila tapi dia ingat berapa banyak. Yang keempat, dia ingat berapa banyak tapi dia tak ingat mari bila. Okey. Itu pecah kepada 4 jenis. So kita tengok jenis yang keempat, iaitu daripada pecahan tadi, mu'tadah, ghair mumayyizah, ingat waktu dan kadar haidnya. Okey, ingat waktu dan kadar haidnya. Jadi apabila saya dah tak terang ya apa itu ghair mumayyizah, sebab saya sudah jelaskan dahulu. Okey, pada yang baru, pada dalam slide ni saya tak ulang dah makna ghair mumayyizah, sebab dalam slide yang pertama dalam bab mubtada'ah, ghair mumayyizah, saya sudah terangkan makna ghair mumayyizah. Makna dia sama saja. Okey, dalam bab nifas nanti pun akan ada mubtada'ah, ghair mumayyizah, mu'tadah, ghair mumayyizah, akan ada juga. Kita akan belajar. Kena ingat istilah ini ya. Bila ghair mumayyizah bermakna, apa maksud ghair mumayyizah? Dia ada dua makna. Dia boleh terjadi dalam bab ghair mumayyizah kerana dua. Sama ada kerana dia melihat darah yang sama saja sepanjang bersihadah, seperti tengok darah merah selama 30 hari contohnya, darah sama saja, satu sifat saja. Ataupun ada perbezaan warna darah, tapi mana bila pergi langkah kedua, kita boleh detect ada 2 warna ataupun 3 warna, tapi bila pergi langkah ketiga, cek je syarat tamyiz, tak memenuhi syarat tamyiz, maka kita tukar dia kepada JM. Mana hukum dia sama seperti ghair mumayyizah. Itu 2 makna tu, ingat. Ghair mumayyizah ada 2 makna. Okey. Sekarang ni kita tengok. Apabila dia ingat waktu dan kadar haid, dia ada 3 keadaan. Okey, 3 keadaan. Sebelum saya terlupa. Saya terlupa. Bila mu'tadah ghair mumayyizah, dia berbeza dengan mubtada'ah ghair mumayyizah. Mubtada'ah ghair mumayyizah, dia akan pakai kaedah 1, 29. 1 haid, 29 istihadah. Ya. Sebab apa? Sebab dia tidak ada adat. Bila berlaku istihadah darah merah 30 hari, bagi mubtada'ah dia akan 1 haid, 29 hari istihadah. Tetapi kalau dia mu'tadah ghair mumayyizah, dia kaedah apa kita pakai? Dia mengikut adat kebiasaan haid dia dan adat suci dia. Okey? Dia akan mengikut adat tersebut. Dia tak pakai formula 1, 29 sebagaimana mubtada'ah ghair mumayyizah. Sebab dia ada adat. Okey, contoh kita tengok senario yang pertama dalam bab mu'tadah ghair mumayyizah yang ingat waktu dan kadar haid ni, dia ada 3 keadaan. Pertama, adat dia konsisten. Tak pernah berubah adat dia. Tiba-tiba bulan berikutnya berlaku istihadah. Selama 90 hari. Minta maaf. Selama 90 hari. Darah sama sahaja. Saya tunjuk dah warna sama tu kan. Darah warna sama saja. Sepanjang bulan-bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, mana bulan 7, bulan 8, bulan 9 tu darah sama saja keluar, bukan berbeza warna. Sedangkan sebelum ni adat haid dia 6 hari. So untuk bulan 7, bulan 8 dan bulan 9 tu haid dia 6 hari saja, bulan 8 pun haid 6 hari, bulan 9 pun 6 hari. Baki untuk bulan 7 6 haid 24 hari istihadah. Bulan 8 6 haid 24 hari istihadah. Bulan 9 6 haid 24 hari istihadah. Kalau adat dia 7 macam itulah. 7 hari haid 23 istihadah. Okey, itu kalau sama warna. Sekarang saya bawa contoh berbeza warna. Dia ada perbezaan warna. Tetapi tak memenuhi syarat tamyiz. Tengok hitam yang kedua ini 16 hari. Hitam yang kedua 16 hari, dah lebih daripada 15 hari. Syarat kedua darah kuat, syarat tamyiz yang kedua untuk darah kuat tak dipenuhi. Syarat tamyiz yang kedua apa dia? Darah kuat tak melebihi 15 hari 15 malam. Kat sini lebih daripada 15 hari 15 malam. Sebab apa? Jumlah dia 16 hari. Maka kes ini adalah kes GM.
Kes ghair mumayyizah. So macam mana nak putuskan? Ikut adat dia. Adat dia berapa hari? 7 hari. Kalau adat dia 6 hari, 6 hari. Kalau adat dia 10 hari, 10 hari. Lepas tu Ustazah campur. Kalau 10 hari kan bukan dia campur 3 hari merah. Bila dah jadi GM, warna, bila nak tetapkan hukum tu kita dah pejam mata pada warna. Tak pakai dah warna tu. Bila dia jatuh dalam bab GM, walaupun pada langkah kedua tu nampak ada beza warna, bila nak buat hukum kita tak pakai dah warna tu. Yang penting adat dia. Kalau adat dia di sini awal bulan kan, mana start daripada 1 hari bulan sampai akhir. Ni sampai 30 hari bulan lah ni. 1 hingga 30 hari bulan. Jadi kalau adat haid dia 5 hari sajalah. Lepas tu Ustazah ada 2 hari lagi hitam tu. Ini bukan bab tamyiz. Ini bab GM. Ini bukan kategori mumayyizah. Tapi ini adalah bab ghair mumayyizah. Bila ghair mumayyizah dan dia merujuk pada muqtadah, maka ikut adat kebiasaan haid dia. Kalau adat dia 15 hari bulan, maka 7 hari bermula daripada 15 hari bulan tu. Ya. Macam itulah seterusnya. Ikut adat dia. Okay. Senario kedua. Dia kata haid saya sebelum ni dia duduk tersusun comel. Tapi beza. Dia memang tak tetap tapi dia tersusun comel. 357. Jadi bila berlaku 2 kali pusingan macam ni, 357, maknanya tak nampak ya irama dia 357. Bila dia ada urutan seperti ini, maka kita jadikan dia tu sebagai adat dia apabila berlaku istihadah pada bulan 7, pada bulan 8 dan bulan 9. Maka kita akan putuskan pada bulan 7 itu 3 haid suci 27 hari. Pada bulan 8, 5, 25. Bulan 9, 7, 23. 7 haid, 23 suci ataupun 23 mana darah pada tempoh tersebut dikira darah istihadah. Yakni dia tu dikira suci. Ikut susunan 357. Kalau dia 1, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Begitulah. Ikut susunan tersebut. Okey? Okey, maknanya bulan pertama kena ambil ikut susunan yang pertama. Bulan kedua, kalau berlaku lagi ambil susunan. Jangan ulang balik yang 3, kena ambil yang kedua pula. Kalau bulan ketiga ada istihadah lagi, ambil yang ketiga. Bulan 10 ada lagi, ambil balik 3. Bulan 11 ada lagi, ambil balik 5. Macam itulah seterusnya. Okey? 942 dan 945. 47 dah. Tim lupa nak remind. Okey, saya habiskan sikit lagi. Saya nak habiskan yang ni. Kita stop kat sini sebelum soalan kuis. Soalan apa nak tanya belum terfikir lagi. Okey. Sambil-sambil ngajar saya akan cuba ingatkan soalan kuis. Okey, senario ketiga untuk kategori pertama muqtadah ghair mumayyizah iaitu yang ingat waktu dan kadar. Di mana adat haid dia berbeza dan tidak tersusun. 735, 357. 537, 735. Contohnya. Tak tersusun. Jadi, apabila berlaku istihadah pada bulan ke-7 ini, kita nak ambil macam, nak kira macam mana? 7 ke, 5 ke, 3 ke, yang mana? Nak ikut susunan gini, kemudian ni, tak. Bila berlaku tidak tersusun selama 2 pusingan, yang sama, maknanya irama dia tak sama dalam bentuk macam tadi 357, maknanya berlaku 2 pusingan. Berbeza tapi berlaku 2 pusingan yang sama, seirama, maka kita akan pakai kadar haid yang terakhir, adat haid yang terakhir sebelum istihadah. Kalau kat sini 5 lah. Kalau kat sini 8 lah. Kalau kat sini 10 lah. Haid dia bakinya istihadah. Okey, bersedia untuk soalan kuis? Okey. Soalan dia ialah bagi muqtadah ghair mumayyizah
untuk menentukan untuk menentukan mana satu haid dan mana satu istihadah adalah berdasarkan pada kaedah tamyiz. Betul atau tidak? Sekarang mula jawab. Okey, Fadlina yang pertama salah. Wan Nurhayati tidak. Betul atau tidak? Tidak betul. Wan Nurhayati yang kedua. Yang ketiga, Ruqayyah Zain. Okey. Ahda. Betul Ahda? Oh, kena pulah telinga Ahda ni. baru jelaskan. Okey. So pemenangnya yang ni cuba lagi lain kali insya-Allah. Kena cepat sikit. Jadi yang pemenang dia hari ni ialah siapa Fatimah? Kita serah pada moderator untuk umumkan pemenang. Fadlina Dr. Ya. Fadlina yang pertama pemenangnya, yang kedua Wan Nurhayati dan seterusnya siapa? Ruqayyah Zain. Ruqayyah Zain. Jadi seperti yang moderator dah sebutkan tadi, mohon berhubung dengan pihak Ikram, kadang-kadang Ikram Putrajaya yang akan hantar dekat messenger. Jadi kalau tengoklah messenger, insya-Allah dapat hadiah menarik daripada Ikram Putrajaya. Sebab kita nak tahu lokasi sebenarnya perlu nak tahu alamat, macam mana nak bagi hadiah kalau tak tahu alamat. Okey, tahniah kepada ketiga pemenang yang pertama. Jadi Ahda kena ingat bila dia ghair mumayyizah bermakna dia tak guna kaedah tamyiz. Okey. Untuk seterusnya kita ada masa lagi Fatimah, kita sambung sikit. Tadi untuk kuis. So kita balik semula kepada slide insya-Allah. Jadi ingat ya, ini muqtadah ghair mumayyizah, yang ingat waktu dan kadar ada 3 senario. Okey, ada 3 senario dan juga mesti ingat ini contoh lagi lah. Contoh lagi di mana muqtadah ghair mumayyizah tapi saya bawa berlainan warna tapi tak cukup syarat tamyiz. Kenapa saya bawa contoh ini? Supaya kita faham maksud ghair mumayyizah itu. Kadang-kadang dia melibatkan darah yang sama, kadang-kadang dia melibatkan darah yang berbeza, tetapi sebab apa dia jadi GM? Kerana dia tak cukup syarat tamyiz. Kat mana penyebab dia? Di sini. Darah hitam, kedua ni 16. Tak share. Okey. Okey, dah ada nampak. Kan? Okey, ada. Okey. Jadi kita lihat di sini. Katakan adat haidnya 7 hari setiap bulan. Kemudian adat bertukar pada 8 hari. Bulan berikutnya berlaku istihadah. Maka guna adat terakhir itu 8 hari. Bukan 7 hari. Kalau adat terakhir itu 10 hari. Maka 10 hari. Adat terakhir dia adalah 15 hari. 15 hari bakinya adalah istihadah. Sebab dia kena ikut adat. Dia bukan ikut tamyiz. Mu'tadah ghair mumayyizah ikut adat. Tapi ikut bukan ikut tamyiz. Kaedah tamyiz tak boleh apply sebab dia tidak memenuhi syarat tamyiz. Okey, kita masuk jenis yang kelima. Jenis yang kelima. Mu'tadah ghair mumayyizah, lupa adat waktu dan kadar haid. Jadi 5, 6, 7 ini suatu yang jarang berlaku. Jadi tak ada nak kata yang penting kita ingat, kita kena mahir 4 yang pertama, iaitu mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghair mumayyizah, mu'tadah mumayyizah dan juga mu'tadah ghair mumayyizah. Kategori yang pertama itu yang ingat masa ataupun ingat waktu dan bilangan haidnya ataupun kadar haidnya. Yang jenis yang kelima yang kita akan belajar 5, 6, 7 nanti ini adalah satu yang sangat jarang sepanjang saya orang tanya soalan tak berlaku lagi bab ini. Saya tak jumpa lagi, maknanya jarang yang berlaku. Mana kalau kita tak cekap dalam bab 5, 6, 7 ni pun tidak ada isu sebab dia jarang berlaku. Yang banyak berlaku adalah 1, 2, 3, 4 tadi. Jenis pertama, 2, 3, pertama hingga keempat.
Okey, tak bagaimanapun kita belajar juga. Okey, kalaulah seseorang itu dia berlaku istihadah, darah dia mari kat kita, ustazah, darah saya 30 hari merah je belaka. Kita pun tanya, sebab kita tahu dah tak ada, kena pakai adat kan. Jadi kita pun tanya dia, adat berapa hari haid sebelum ni? Tak ingat lah ustazah. Lepas tu mari awal bulan ke akhir bulan, tak ingat sekarang. Tu bahasa orang Terengganu, tak ingat setabuk. Ataupun tak ingat sekarang baruh, mana tak ingat langsung. Okey, jadi macam mana nak selesai? Ini mutahayyirah mutlaqah ni dia sendiri dah bingung, dah macam sebab dia tak tahu. Mungkin kerana dia tak ingat tu sebab dia tak catat, dia tak ambil langsung ada orang tanda kan, dia tak semayang. Lepas tu dia tak kisah dia tanda ke tidak, bila berlaku istihadah dia tak ingat dah. Dia ni pula lupa, cepat lupa. Berapa hari sebelum ni tak ingat lah adat berapa hari, mari apa bulan tak ingat lah. Sekarang berlaku istihadah, so dia akan juga kenapa mutahayyirah? Maknanya dia membingungkan, memeningkan. Dia memeningkan, dia sendiri pening, dia juga memeningkan orang lain. Memeningkan kita kata para asatidzah untuk menjawab soalan dia. Jadi kerana kita tak tahu nak apa formula nak guna, tak tahu. Tamyiz tak boleh, adat tak boleh. Dah tak ingat adat. Maka ulama memutuskan oleh kerana dia tak tahu adat, tak tahu apa semua, beza darah pun tak ada, dan memang darah sama warna ataupun tak cukup syarat tamyiz, maka dalam 30 hari tersebut berjalan ke atasnya hukum suci dan hukum haid serentak. Berjalan ke atasnya hukum suci dan hukum sunnah. Maknanya dia ada dua topi dalam tempoh 30 hari. Dalam bab solat, dalam bab puasa, dalam bab tawaf, dalam bab talak, dalam bab intikah, dia pakai topi orang suci. Tapi dalam bab jima', dalam bab baca Quran di luar solat, dalam bab sentuh dan bawa Quran, dalam bab duduk dalam masjid untuk selain daripada tawaf dan intikah ataupun untuk lalu, kalau dibimbangi maka dia sama seperti orang haid. Bayangkan 30. Kalau dia istihadah selama 90 hari ataupun dia istihadah selama setahun, boleh bercerai, boleh berlaku perceraian. Sebab tu saya sebut daripada awal-awal, catat. Kalau berlaku pada apa-apa pada kita pun, makna kita tak, dia ada catatan. Katalah berlaku aksiden, kita tak ingat, dalam kepala tak ada, tapi dia ada catatan. Kita tahu dia ada buat catatan. Kita tahu anak kita, memang kita ajar dah. Kita tahu buku catatan anak kita, contohnya. Hilang memori tu mungkin disebabkan dia tak ambil berat, ataupun mungkin kerana berlaku kemalangan, mungkin dia kena stroke. Yalah, maknanya disebabkan kita kata benda yang mendatang, penyakit. Ada juga kerana satu penyakit lagi, penyakit tak cakna. Penyakit tak cakna tu boleh menyebabkan dia tak tahu juga apa yang berlaku sebelum-sebelum ni. Tak ingat apa yang berlaku sebelum ni sebab tak cakna. Satu penyakit lagi tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu lain cerita lah. Okay? Tapi beginilah hukum dia. Maknanya sepanjang 30 hari tu dia kena solat. Kalau bulan puasa dia kena puasa. Kalau dia pergi umrah ataupun haji, dia sah tawafnya. Kalau suami dia menceraikan dia, mana talak itu dikira talak sunni, bukan talak bid'i, walaupun ada darah. Dan dia boleh beriktikaf. Tapi dalam masa yang sama, boleh tak dalam tempoh 30 hari suami nak bersama dia? Tak boleh. Boleh tak dia nak baca Quran di luar daripada solat? Tak boleh. Sebab dalam bab-bab ini dia seperti orang haid. Itu berat hukuman dia. Berat hukuman dia. Lepas tu nak mandi pula, setiap kali nak solat kena mandi. 5 kali setiap kali nak solat kena mandi. Tengok berat hukum dia. Siapa yang tak ambil kisah, inilah hukum dia. Berat kan? Setiap kali nak solat kena mandi. Setiap kali nak solat kena mandi. Kecuali dia tahu mana sebelum-sebelum ni adat saya suci waktu maghrib. Jadi untuk solat maghrib dia mandilah. Waktu solat lain tak. Banyak pendetailan dia, tapi saya sebut ringkas saja. Sebab benda jarang berlaku. Okey, jarang berlaku. Tapi begitulah hukumnya.
Ini rajah dia seperti yang saya sebut. Bila dia tak ingat adat dia sebelum ni, maka di sini akan berjalan keseluruhan bulan 2 ini berjalan hukum suci dan haid serentak dalam tempoh berkenaan. Okey. Yang ke Okey, stop setakat yang kelima. Kita sudah nak habis, ada seminit lagi. Saya serahkan kembali kepada Fatimah. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah silap. Semoga maknanya tuan-tuan dan puan-puan sudah hadam tajuk-tajuk sebelum ini. Sebab kita dah nak habis bab istihadah. Habis bab istihadah, kita ada 2 lagi. Maknanya minggu depan kita akan masuk bab sempurnakan baki suci. Plus dengan 2 lagi jenis. Istihadah itu yang jenis ke-6 dan juga jenis yang ke-7. Lepas tu kita masuk bab sempurnakan baki suci. Selepas bab sempurnakan baki suci, bab nifas. Maknanya minggu depan habis bab istihadah. Jadi cuba fahami. Kalau fahami, insya-Allah tak perlu rujuk. Ustazah lagi boleh kira sendiri, okey? Fatimah, saya serahkan kepada Fatimah. Jazakillahu khairan Dr. Syamsiah. Masya-Allah, memang sampai lekor kita duk dengar dan mencatat. Sebab banyak benda. Ada soalan tak, ya Allah? Saya tu lupa, patutnya bagi ruang soalan tadi. Tadi ada satu soalan cucu tu ayah ni, tapi dia rasanya yang berkait dengan soalan doktor tadi yang pasal mandi. Cucu tu ayah, saya juga pemenang kuis yang minggu lepas, tapi saya tak ada app messenger untuk berhubung dengan pihak AKO. Dia tidak ada app messenger. Boleh, mudah je nak app tu, ataupun pihak Ikram macam mana nak berhubung dengan cucu tu ayah? Nombor WhatsApp dah. Nanti kita kontak Okey. Tu PM pada PM. Okey. Cucu okey. Ada soalan lain tak? Okey. Setakat ni tak ada soalan ya. Atau mungkin boleh share nama. Okey. Okey. So tak ada soalan. Alhamdulillah faham semua, insya-Allah. Barakallahu fikum. Sangat detail maksudnya sebelum ni kita rasa macam bila dengar topik ni, dia bukan topik yang mudah untuk kita, maksudnya bukan topik yang kita boleh ambil mudah. Dia sangat-sangat berkait dengan ibadah kita, maksudnya, dan ibadah kita tu memastikan kita diterima ke tidaklah kita punya sah ataupun tidak salat kita kan. Bayangkan kalaulah tanpa ilmu, maknanya hari-hari yang kita telah lalui beberapa tahun sebelum ni, subhanallah. Tapi insya-Allah dengan perkongsian daripada doktor, sharing-sharing seperti ini, insya-Allah kita harapkan dapat membantu kita menyelesaikan bukan sahaja mungkin masalah kita, tapi orang-orang di sekeliling kita. InsyaAllah. Jazakillahu khairan kathira doktor. InsyaAllah diberikan kesihatan. Semoga doktor dapat menyampaikan. Dan saya kira di sini kita memang ada penonton-penonton yang memang menunggu-nunggu slot ini, insyaAllah ya. Dan sebelum kita menutup majlis ni, insyaAllah saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang kuis kita pada hari ini. Saudari Fadlina, Wan Hayati dan Zulkifli Ruqayyah Zain. Jadi jangan lupa untuk PM kami untuk berhubung dengan Ikram Putrajaya untuk menuntut hadiah anda. Dan insya-Allah minggu hadapan seperti yang doktor kata, kita akan sambung lagi perbincangan. Belum habis lagi bab istihadah panjang dan memang istihadah ni satu yang biasa untuk ditanya lah. Soalan-soalan yang biasa untuk ditanya dan confusing juga jika kita tak pegang betul-betul formula seperti mana yang doktor ajarkan tadi ya. Jadi insya-Allah kita seperti biasa, jazakillah khairan sekali lagi. InsyaAllah kita tutup dulu dan tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrina al-insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi saya juga ingin mewar-warkan kepada yang baru mengikuti slot ini. Kita telah sampai ke 10 slot yang ke-10. Jadi yang ingin mendengarkan perkongsian doktor sebelum ini, segi 1 hingga 9 boleh
tonton di FB Ikram Putrajaya siri-siri sebelumnya untuk kita faham lebih mendalam sehingga ke tahap inilah insya-Allah, dan kita boleh sambung lagi dengan perkongsian di minggu hadapan. Dengan itu insya-Allah kita berjumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.